إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم. Jadi alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita pada tengah hari ini dalam sesi kuliah sebelum Zuhur. Bersama-sama kita Ustaz Kamal. Tajuk yang diberi pada Ustaz pada tengah hari ini adalah jarum-jarum orientalis. Jadi bersempena dengan semangat Hijrah 1438. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada Ustaz untuk kupasan mengenai tajuk jarum-jarum orientalis. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pengurusi, seterusnya jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan, sesedara dan sesedari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita jangan lupa selalu syukur dan puji pada Allah Ta'ala. Sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih kita untuk kita dapat buat baik. Ini benda penting. Setiap kali kita boleh buat baik, kita kena syukur. Sebab Allah akan menilai kehidupan kita ni berdasar khatimah kita, di penghujung nyawa kita. Ya, ada orang yang beramal baik di awal, tapi dekat nak mati beramal dengan neraka, masuk neraka. Nauzubillah. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka di peringkat awal, tetapi di penghujungnya dia beramal dengan ahli syurga, maka dia masuk syurga. Maka sebab itu setiap kali kita boleh buat baik hari ini, kita syukur. Bila kita syukur, nanti Allah tambah kita. Hari ini kita semayang, kita harap dekat nak mati kita semayang. Hari ini kita puasa, kita harap dekat nak mati kita puasa. Namun segala benda itu bergantung kepada Allah yang akan pilih kita. Tapi Allah dah janji, bila kita syukur, maka Allah akan tambah. Kita syukur hari ini kerana dapat berada dalam majlis ilmu. Kita harap dekat hujung nak mati besok pun kita berada dalam majlis ilmu. Ya, sama ada dia tukang mengajar, dia belajar, dia mati ketika datang, dia mati ketika balik, dia mati ketika menunggu. Semuanya, kata Nabi, mati dalam keadaan syahid. Sebab tu Allah yarham Tok Guru Harundin menyebut, dia kata saya ni kalau boleh bangun-bangun mengajak tu mati, dia kata. Dia pernah sebut macam tu. Semangat dia nak menyampaikan ilmu tu, dia kata kalau boleh lepas dia bangun tu jatuh meninggal, maknanya dia nak mati dalam keadaan sedang memberikan ilmu. Itu bagi hak nak beri ilmu. Kita pula hak dia dapat ilmu ni pun kena tanam. Kalau kita boleh doa, biar matilah kita dalam keadaan yang bersangkutan dengan ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk yang kita nak sembang pada hari ini ialah tentang jarum-jarum orientalis. Orientalis ni apa dia? Yang disebut orientalis ni apa? Dia tidak ada berkenaan, dia tidak ada kaitan dengan jam orient. Dia orientalis ini ialah, tuan-tuan sekalian, dia bukan orang kafir. Dia bukan orang kafir, tetapi dia adalah di kalangan orang Islam sendiri yang otak dia berorientasikan orang kafir. Otak dia ni pakai perkara yang diorientasikan oleh mereka yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama menyebut bahawa orientalis ni adalah di kalangan orang Islam sendiri. Dia bukan hanya terdiri daripada orang kafir. Orang kafir ni adalah kingmaker dia saja. Tetapi pelaksana dia, ya, penyebar fahaman-fahaman dia adalah dari kalangan orang Islam sendiri. Kenapa ini berlaku? Kenapa dia tak nak pilih orang kafir? Kenapa dia tak nak pilih orang tak beriman untuk menanamkan doktrin-doktrin kesesatan ini? Ya? Kerana dia kata boleh melihat bahawa orang Islam ni bila letak ada orang kafirnya, dia ada gap dah. Dia dah sudah ada gap dah. Ya? Tetapi bila pandangan itu datang daripada golongan Islam sendiri,
kemudian golongan yang sebelumnya tu diangkat sebagai tokoh-tokoh sekian. Bila datang ke negara umat Islam, maka dia akan beri pandangan dan pandangannya lebih senang masuk ke dalam orang Islam. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, kita ambil contoh. Bagaimana kaedah menghancurkan umat Islam. Kita tuan-tuan sekalian dalam 5-10 tahun lepas, filem-filem kita, filem Melayu ni kalau ada adingan peluk sikit, akan geger lah. Kalau tak panggil geger. Tahu geger? Bising. Kecoh lah. Kecoh ya. Dalam paper semua kan, apa ni adingan tak bagus kan. Ini ekoran barat kan. Tuan-tuan perasan tak perasan tuan-tuan sekalian? Hari ni tuan-tuan sekalian, bila timbul adingan-adingan, kucuk-mengucuk, benda adingan tak elok, datang daripada negara seberang, kita anggap perkara biasa. Sebab apa? Dari rumpun yang sama. Padahal tak kira siapa yang bawa. Tapi kita rasa lebih selesa bila melihat artis-artis daripada seberang, daripada Indonesia, misalnya filem-filem Indonesia, yang melakonkan watak-watak yang tak bertentangan dengan nilai bangsa, dengan nilai agama. Kita tak berasa sangat sebagaimana yang dibawa oleh filem kita sendiri. Jadi kelama-kelamaan filem kita rasa ini bukan kita punya. Ini antara doktrin yang cuba dimasuk yang disebutkan jarum. Kenapa disebut jarum tajuk ni? Kenapa tak bubuh batang besi, batang pipe orientalis? Disebut jarum orientalis. Sebab apa? Halus. Dia masuk secara halus. Kita tak sedar. Ya? Sebab tu disebut sebagai jarum orientalis. Sebab saya ulas tajuk ni bukan secara umum ya. Saya tahu penganjur akan pilih. Kenapa dia tak tulis benda lain? Kenapa tulis jarum? Kenapa tak tulis kepala retapi dan sebagainya? Dia tulis jarum. Sebab ni jarum ni benda yang halus. Yang orang tak perasan. Orang tak perasan untuk bila dia masuk. Maka saya menyebut tadi bahawa orientalis adalah dari kalangan orang Islam sendiri. Kenapa dia tak ambil di kalangan orang bukan Islam? Sebab dia merasakan kalau orang bukan Islam memberi pandangan tentang Islam, maka selalunya kita akan gap awal-awal. Pandangan dia tak boleh pakai dan sebagainya. Tetapi bila dia datang daripada orang Islam sendiri, sedikit sebanyak dia akan mula menyerap masuk. Baik. Apa yang cuba dibawa oleh golongan orientalis ini terhadap ajaran Islam? Apa yang cuba dia nak bawa? Pertama sekali tuan-tuan sekalian, agenda dia adalah untuk menghilangkan keyakinan umat Islam kepada pembawa agama Islam, iaitu Nabi SAW. Apa yang dia cuba nak bawa? Bila keyakinan orang Islam kepada Nabi ni hilang, sedangkan Nabi itu adalah uswatun hasanah, qudwatun hasanah, rahmatan lil alamin. Nabi itu tadi sifatnya begitu. Uswatun, Nabi ni contoh teladan. Qudwatun, Nabi juga merupakan panduan kita, ya. Rahmatan lil alamin, Islam yang Nabi bawa itu adalah kasih sayang kepada sekalian alam. Dia cuba nak hilangkan benda macam itu, maka akhirnya dia wujudkan keraguan terhadap Nabi. Sebagai contoh macam mana? Pertama, dia meletakkan bahawa apa-apa yang berlaku pada Nabi tidak ada kaitannya dengan mukjizat. Sebab apa? Sebab tuan-tuan sekalian, orang kafir ni, terutamanya orang Kristian, mereka menerima kenabian Nabi Allah Isa. Mereka tahu Nabi Isa ada mukjizat. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati. Nabi Isa boleh sembuhkan mata orang yang buta. Mereka tahu bahawa bila Nabi dia mesti ada mukjizat. Maka sebab itu dia nak menafikan, nak membenarkan ajaran dia bahawa Nabi terakhir ialah Isa dan Isa tu anak Tuhan. Maka dia cuba nafikan bahawa Muhammad itu ada kaitan dengan mukjizat. Bila ada kaitan mukjizat, maka tak nak ajaran mereka salah kerana ada Nabi lagi selepas Nabi Isa yang mereka anggap sebagai anak kepada Tuhan. Faham betul tak? Sebab tajuk ni agak apa? Agak jarum, tuan-tuan sekalian. Jadi dia agak macam ceramah akademik. Saya kan suka sangat ceramah akademik ni. Tadi saya baca 2-3 hari lepas baca, ini akademik sangat. Aku bukan aliran macam tu kan. Kita jenis sempoi punya. Tuan-tuan sekalian ya. Jadi bila akademik aku pun jadi geli perut nak baca. Jadi terlalu terikat dengan fakta aku pun jadi serabut kepala aku pun. Jadi terpaksa benda ni serius ya. Jadi nak masuk lawak lebih-lebih pun susah agak.
Tak lawak langsung, hampa je masalah pula. Jadinya, pertama sekali usaha mereka ialah menghilangkan kaitan Nabi itu dengan mukjizat. Sebab itu mereka mengatakan apa-apa yang berlaku pada Nabi bukan kerana mukjizat, tapi kerana kepintaran Nabi. Menafikan mukjizat tadi. Ya, ini adalah satu bentuk doktrin yang cuba ditanam oleh golongan orientalis. Saya kebetulan, tuan-tuan, ada seorang kawan. Ya, dia buat PhD di Amerika. Saya tak nak sebut universiti mana, ya. Tak nak sebut universiti, tuan-tuan takut tuan-tuan keluar dari universiti itu. Ya, mungkin ada graduate sini universiti kan. Tengok muka saya tahu mana Amerika ke UK ke, ya. Baik, terutama selain cakap orang putih lain, UK lain, Amerika lain, dan Jawa lain bunyi. Jadi kawan saya ni buat PhD dan tak sekalian. Di akhir kajian dia, supervisor dia panggil dia. Dia kata, kalau kau nak excellent dalam you punya tesis ni, saya nak minta kau timbulkan satu saja kelemahan yang ada pada Muhammad. Dia kata, Muslim tu, supervisor dia Muslim, bangsa Arab, tapi mengajar di universiti tersebut. Maka kawan saya balik termenung. Dia kata, dia cerita saya, termenung, dia kata, patutkah aku buat? Dia kata, nah, aku nak dapat. Jadi datang, dia kata, aku kata, yang dalam otak hang apa dia masa tu? Dia kata, aku nak, dia kata, aku ni apa tu tajaan, dia kata. Nah, universiti yang aku main dia taja aku untuk buat PhD di universiti tersebut. Tapi dia kata, patutkah aku timbulkan keraguan ataupun kelemahan Muhammad? Lepas tu mari setan, dia kata. Dia kata, tak apa, hang buat dulu, nanti hang dah dapat PhD dah. Balik, nanti hang cover balik lah. Ni setan mari. Setan mari. Betul hang buat apa, dia kata. Saya termenung, dia kata 3 hari, dia kata tak keluar bilik, termenung. Ya, akhirnya dia kata dia buat istikharah. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, akhirnya dia dengan berani, dia jumpa balik supervisor dia kata saya tak boleh kuat benda tu, dan kalau tuan nak terima saya sebagai terus sebagai anak buah, saya boleh teruskan, tapi dengan cara saya, kalau tak nak saya boleh resign, tinggalkan dan buat tempat lain. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, dia ambil dengan tekad, tuan-tuan sekalian, dan dia terpaksa bayar balik pada universiti tersebut, ya, dan dia buat PhD di negara lain. Hidup lagi pensyarah tu, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Tuan-tuan bayangkan, kalau dia buat timbulkan satu kelemahan dengan alasan lepas dapat PhD cover balik, sedangkan dia telah murtad, terkeluar daripada agama Allah. Menimbulkan sesuatu kelemahan yang ada pada Nabi adalah suatu perkara seolah-olah menolak Nabi. Sedangkan Nabi itu maksum. Dia bukan tokoh biasa. Tetapi bayangkan banyak mana itu salah seorang yang kebetulan kawan saya, hak tak kawan saya. Hak duduk balik tempat kita, hak duduk bawa fahaman-fahaman, tuan-tuan sekalian, yang kita jelas bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh agama, maka ini bahaya kepada umat Islam. Ini dinamakan jarum-jarum orientalis. Nah, jadi sebab itu dia timbulkan keraguan. Iaitu yang pertama, apa tadi? Menimbulkan ataupun tidak mengaitkan Muhammad dengan sebarang mukjizat. Apa yang berlaku pada Muhammad adalah kepandaian dia sendiri. Sedangkan apa yang berlaku pada Nabi adalah pembentukan secara direct daripada Allah. Sebab itu Allah dah tahu dah benda ni. Awal-awal lagi dia matikan bapa Nabi. Awal-awal lagi. Nabi duduk dalam perut lagi, Allah matikan. Bayangkan kalau bapa Nabi hidup, bela Nabi sampai besar, orang akan kata Muhammad jadi baik kerana bapa dia jadikan dia baik. Tidak ada kaitan dengan pendidikan daripada Allah Ta'ala. Nabi berumur 6 tahun, dia meninggalkan mak dia meninggal pula. Betul? Ini sejarah kita kena ingat sebenarnya anak. Jangan duk ingat hari lahir kita je. Hari lahir Nabi kita ingat sama-sama. Jadi maknanya masa umur 6 tahun tadi Allah Ta'ala mematikan mak dia. Kemudian dibela pula oleh datuk dia. Datuk dia pun mati. Kemudian dibela pula oleh bapa saudara dia ataupun bapa kepada Sayyidina Ali, kan? Jadi semua proses ini, tuan-tuan sekalian, Allah nak tunjuk yang mendidik Nabi ni ialah daripada Allah. Sebab tu tak ada siapa ajak Nabi baca, tuan-tuan sekalian. Kalaulah Nabi ada guru ajak baca, orang akan kata Nabi cerdik sebab cikgu dia cerdik. Betul tak, tuan-tuan? Nah, orang kata gitu. Walaupun sekarang ni bila anak kita bodoh, cikgu yang tak cerdik. Bila anak kita cerdik, tak ada siapa yang kata cikgu cerdik. Itu kelebihan kita, tuan-tuan sekalian. Ya, bila anak bodoh, cikgu semua salah. Bila anak cerdik, berapa orang yang aku tak terima kasih pada cikgu dan sebagainya. Ya.
Jadi bila anak jahat, cikgu yang salah. Tuan-tuan ya? Cikgu yang salah. Padahal cikgu cuma jaga anak kita lepas umur budak tu 7 tahun. 6 tahun lebih duduk dengan kita. Takkanlah setahun jadi jahat sebab cikgu. Tuan-tuan sekalian, mesti ada kesilapan daripada kita sebagai mak bapak. Tolong hargai dan hormati guru-guru kita, tuan-tuan sekalian. Saya selalu sebut, tuan-tuan sekalian ya. Termasuk saya ada sekolah kan. Mak bapak kata macam-macam kan. Saya panggil mereka, saya kata gini-gini macam tadilah saya kata tadi ni. Last sekali saya kata, kalau ada orang mari kat rumah hampa, bayar RM300 sebulan, suruh jaga 24 jam, hampa nak terima ke tak? Saya tanya mak bapak dia. Nak, orang datang, pakcik tolong jaga anak saya ni RM300, jaga siang malam, pagi petang, bagi mengaji apa sebagainya. Agak-agak kita terima tak? Tak ada orang terima. Tiba-tiba ada orang sudi terima anak kita. Jaga 24 jam, jaga makan, jaga asrama, bagi mengaji Quran. Apalah sangat kalau sedikit kesilapan. Takkan nak letak semua beban kepada guru, tuan-tuan sekalian. Tolong berlaku adil dalam agama. Kan? Sebab al-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Zalim ni adalah kegelapan pada hari kiamat. Zalim jangan tambah tumbuk terajang ni zalim. Ada. Kita tak nampak zalim kecil-kecil ni. Nak. Kawan-kawan telefon janji pukul 5 petang Pukul 5 tak sampai lagi telefon. Duk nah. On the way. Ni kita buat selalu ni. On the way. Padahal baru underwear. Ni selalu kita buat. Zalim tak? Zalim. Kawan tu cancel macam-macam nak tunggu kita pukul 5. Tuan-tuan sekalian. Nampak? Baru kalau dia memang on the way sungguh tahan lagi tak? Ni baru duduk dalam bilik ayam. Underwear. Tuan-tuan sekalian. Up underwear. Dia Superman dulu dah. Jadi nak sebutnya dah. Jadi betul benda zalim juga. Tuan sekalian, janji dengan bini kita nak pergi swimming pool. Tuan sekalian. Pukul 3 petang. 3 petang janji nak pergi swimming pool. Pukul 3 petang tak sampai 5 petang. Pukul 10 malam baru balik rumah. Bini kita dah lena atas sofa dengan pelampung sekali. Bini pelampung tu sebab badan dia besar. Maknanya kalau tak ada pelampung bakal mati tenggelam, betul lah. Jadi zalim tak? Zalim. Jadi saya nak sebut tadi ni, takkan kita nak salah tak itu sebagai faktor luar. Saya nak nyebut tadi itu faktor yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, bagaimana orientalis masuk dalam jiwa, dalam pemikiran umat Islam, iaitu menimbul cuba mengaitkan seluruh perkara agama mestilah sesuai dengan akal. Ini jarum orientalis. Semua perkara agama mesti didahulukan dengan logik akal. Sebab hari ini mereka tahu kan, hari zaman manusia mengagungkan pemikiran. Sebenarnya bukan baru, tuan-tuan. Mengagungkan pikiran ni bukan baru. Di zaman awal, tuan-tuan sekalian, kita tengok wujudnya fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni golongan yang mengagungkan akal, sehingga dia punya teori Mu'tazilah ini ialah apa yang kena pada akal, kena pada agama. Apa yang tak kena pada akal, tak kena pada agama. Ini kan dia panggil mendahulukan akal melebihi daripada syarak. Memang Allah mengiktiraf akal. Satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi. Saya pernah sebut kuliah saya pertama dulu ya. Saya rasa kemungkinan 99% tak ingat Yang bulan lepas aku tanya, abang mesti tak ingatnya. Ni pula 7-8 bulan lepas. Confirm tak ingat Tapi tak apalah. Kita bukan nak main ingat, nak faham saja kan. Jadinya kata Imam Mawardi. Imam Mawardi ni salah seorang imam dari mazhab Syafi'i Kitab yang masyhur dalam fiqh ialah kitab Al-Iqna'. Kalau kita mengaji kitab Iqna', itu ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Mak dia namakan Mawardi sebab apa, tuan-tuan sekalian? Sebab mak dia ni tukang buat minyak wangi daripada bunga. Wardun tu bunga lah. Jadi Mawardi, orang yang punya bunga. Tu cantik dia nama tu. Kita tahu nama mak kita buat nama kita sebab apa? Tak ada kan? Nak tahu yang nak cerita, gambaran kita ialah panggilan pada kita. Itulah kita. Nama kita Azian kan, contohnya kan. Mak kita panggil botak. Sebab apa? Rambut kita kecil-kecil botak. Itu lagi barang kita. Botak. Ini dia baik. Tak ada nama Azian tu. Dia tidak ada kenamanannya hidup atas yang lain sebagai contoh saja. Jadi dia memang kata Imam Mawardi, dia kata khoso isil insan.
Istimewanya manusia ni, kata Imam Mawardi, ada 5. Saya tak ingin sebut 5-5, saya nak ambil satu yang berkaitan yang tersentuh. Khoso isil insan, istimewanya manusia dengan hak lain ni apa dia? Al-aqlu. Ialah akal. Ain, qaf, lam. Itu ejaan akal, ya. Ain, qaf, lam. Apa makna akal? Dari sudut bahasanya, akal maknanya ialah keterbatasan. Itu masuk akal. Ya. Ain, qaf, lam tu maknanya akal tu maknanya terbatas. Sebab apa? Manusia itu akan hanya mulia bila dia akal dia ada keterbatasan. Maknanya dia tak fikir semua berdasarkan akal. Maknanya jangan ingat orang yang boleh guna akal semuanya cerdik. Tak. Allah Ta'ala kata, kalau dia gunakan akal dia berdasarkan had yang Allah bagi, baru dia mulia. Kalau dia menggunakan akal melebihi had yang Allah izin, dia bukan jadi mulia, dia adalah makin terhina. Sebab Islam ni dia ada iman dia. Sebab itu ada iman. Apa makna iman? Iman ni dia tak boleh suka pakai akal ni. Tuan-tuan sekalian. Saya bawa contoh. Ni kalau saya bagi contoh ni, tuan-tuan ingat contoh ni ya. Kita pernah tak tanya kenapa bila ambil uduk basuh muka? Tak pernah tanya kan? Kenapa tak pernah tanya? Sebab tak erti nak tanya, betul? Sebab apa tak erti nak tanya? Dah tak erti nak tanya, buat macam mana? Kalau kita kata basuh muka tu sebab muka ni senang kena kotor, ada? Satu kawasan yang senang muka kena kotor. Baik, kalau itu alasannya, kita pergi facial lah. Dekat nak Zuhur, kita pergi facial. Ataupun disebut facial. Kita pergi facial, cuci muka. Cuci muka, lepas masuk Zuhur, kita ambil wuduk, basuh muka dah? Basuh muka. Dah tu kenapa basuh muka? Kan tadi kata kotor, muka dah bersih dah. Satu. Yang keduanya, bila kita tak boleh guna air, betul tak? Kita kena basuh dengan apa? Debu. Tayamum. Dah tayamum ni mesti debu tanah. Bedak tak boleh. Tayamum ni, dia mesti daripada debu tanah. Pasyak tak boleh. Tuan-tuan sekalian, bedak tak boleh. Benda debu-debu ni kotor. Betul tak? Saya pernah sekali tuan-tuan sekalian tengah malam. Ada perempuan telefon, tolonglah Ustaz, oi mai sini. Saya tahu awak tengah malam ni kak oi. Anak saya dia kena masuk jin. Duk makan batu dengan tanah. Saya kata betul. Betul Ustaz mai dia kata. Saya pergi sungguh. Dia gigit batu tu macam dia gigit batu air. Kruk krak. Tuan-tuan bayangkan. Macam dia ambil batu. Mempasang. Tak, susah nak makan batu ni, susah kan? Susah. Tak boleh makan tanah. Boleh makan tanah. Kita tak makan tanah sebab tanah tu kotor dah. Kecuali orang yang memang dirasuk oleh hantu tanah. Dia akan boleh makan tanah. Bukan senang nak makan tanah, betul? Boleh makan tanah sebab dirasuk oleh hantu tanah. Cuba merokok kan? Tak senang nak merokok. Susah nak merokok kecuali dia kena hantu hantu rokok. Bukan senang nak merokok ni. Kalau senang kita boleh kongsi share perokok kita. Kan senang tak rokok. Itulah alhamdulillah lah. Tuan-tuan sekalian orang boleh merokok ni kelebihan. Yang Tuhan bagi dekat dia. Jadi saya nak sebut tadi ni tuan-tuan sekalian. Habuk-habuk ni benda kotor. Kalau kita kata muka tadi dibasuh sebab kotor, kenapa masa tayamum kita pergi sapu debu kat muka? Tak boleh fikir kan? Tapi kita terima sebab apa? Dia mai pada Nabi. Famsahu biwujuhikum wa arjulakum. Kamu kena basuh muka dan basuh kaki, kata Allah. Jadi tayamum ni sapu muka dengan sapu tangan saja kan. Wuduk dia ada kaki sebagainya. Jadi maknanya kalau semua benda pakai akal tapi tak dia masuk, akhirnya dia masuk bab aurat. Dia masuk akal. Dia kata aurat ni, dia kata sebenarnya bukan rambut. Aurat ni maruah. Dia kata, nampak tak? Yang cakap tu janggut panjang. Tuan-tuan sekalian, ni panggil orientalis. Serban berjala panjang, 3 km. Serban. Tapi bercakap benda-benda dia bukan suruh kita tiru dia dah. Dia suruh kita ragu je. Betul sungguh mana? Dia kata, aurat itu bukannya rambut, bukannya tubuh badan. Aurat ni maruah. Dia buat mailah dalil yang ikut tafsir kepala otak dia. Bukan tafsir berdasarkan tafsiran ulama. Jadi akhirnya orang perempuan, tuan-tuan sekalian, dia rasa tak salah. Akhirnya timbullah perkataan, aurat bukan rambut. Seorang penulis
penulis utusan dulu. Sekarang tak ada dah, dia balik negara dia. Tuan-tuan sekalian. Dia pernah jadi wartawan sok khabar tersebut di Mesir. Masa tu kami ada situ. Tiap-tiap kami balak dengan dia. Dia kata aurat bukan rambut. Tapi kelulusan dia bagus tuan-tuan. Master dia Kuwait, tuan-tuan sekalian. Master dia kat Kuwait. Arab dia pun bagus. Tapi dia kata aurat ialah maruah. Sebab tu bini dia tak tutup aurat. Bini dia tu pakai selok pendek, pakai topi besar, topi Mesir. Tuan-tuan sekalian. Orang Islam, dia kata, kita tegur bini dia. Dia kata aurat bukan rambut, bukan tubuh badan. Aurat ni ialah maruah. Jadi kita mula masuk, kita mula ragu. Ini dia. Dan hari ini kita tengok pula kan, masuk lagi fahaman-fahaman, maka inilah yang disebut sebagai Islam liberal. Tak tahulah Samsul, sama ada di sini telah panggil ke untuk nak cakap tentang Islam liberal. Saya mencadangkan. Macam bajet ni. Oktober ni 17 Oktober kan bajet. Jadi saya mencadangkan supaya kuasa boleh panggil seorang tokoh ya yang boleh cakap tentang Islam liberal tu apa. Sebab ancaman Islam liberal cukup hebat tuan-tuan, terutama hari ini dah masuk ke Indonesia. Hampir ke semua universiti Indonesia, bahkan di Kementerian Pendidikan Indonesia dikuasai oleh mereka yang berfahaman dengan Islam liberal. Jadi akan datang, kalau tak ada tokoh, saya boleh bagi tokohnya untuk nak cakap tentang Islam liberal. Memang kajian dia tentang Islam liberal. Jadi Malaysia. Dia memang kajian PhD dia tentang Islam liberal. Saya dengar terang rupanya kadang-kadang kita pun terpengaruh juga sebahagian daripada pemikiran-pemikiran. Sebab apa? Sebab logik. Kita kan logik kan? Jadi apa yang logik semua kita terima tu. Walaupun logik itu bertentangan dengan syarak. Sedangkan kita mesti mendahului Al-Quran, bukan melekat akal. Kalau bertembung antara logik dengan Al-Quran, kembali kepada Quran walaupun tidak ada logik. Ya? Sebagai contoh hari ini menyebut bahawa tak perlu kepada pelaksanaan undang-undang syariah. Kita mesti menekankan kepada maqasid syariah. Kita pun dengar maqasid. Selama dengar hari ini pelesit aja ya. Ini ada pula maqasid pula tuan-tuan sekalian ya. Apa benda ni maqasid? Dia kata kita mesti mendahului maqasid, memperelokkan masyarakat, baru kita buat undang-undang. Kalau terus buat undang-undang akan jadi rosak dan macam-macam. Macam mana kita nak dapat maqasid? Sedangkan maqasid itu terhasil daripada pelaksanaan. Bukan maqasid itu dapat sebelum dilaksanakan. Tak mungkin sembuh kerana tak makan ubat. Kita nak cakap tentang kesembuhan, ubat tak makan. Sedangkan maqasid ialah hasil daripada pelaksanaan. Bila kita laksana, baru dapat maqasid dia. Jadi tuan-tuan sekalian, ini adalah pahaman yang amat bahaya. Yang masuk melalui, bukan orang kafir cakap. Yang bercakap ni kebanyakan ialah tokoh-tokoh yang kononnya terkenal sebagai pemikir-pemikir Islam. Dia tak panggil ulama. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah tuan-tuan sekalian apa dia? Cara orientalis barat ataupun orientalis kita ialah menghilangkan kalimah ataupun menyelewengkan kalimah-kalimah yang memang ada dalam Islam. Dia selewengkan. Contoh dia selewengkan macam mana? Dia tak guna lagi ulama tuan-tuan sekalian. Dia guna apa dia? Pemikir Islam. Dia fikir cendekiawan, dia sebut. Sedangkan kalimah ulama ini adalah kalimah daripada Nabi. Nabi tak sebut cendekiawan. Nabi sebut ulama. Clear kalimahnya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Nabi tak wariskan dinar, Nabi tak wariskan dirham, tapi Nabi mewariskan ilmu. Jadi dia buang istilah-istilah itu. Dia buang. Apa lagi yang dia selewengkan? Dia selewengkan masalah jihad contohnya kan. Dia sempitkan jihad itu. Dia sempitkan jihad ni sehingga orang faham jihad bukan semestinya berperang. Betul. Jihad bukan semestinya angkat senjata. Dia ada jihad ekonomi, dia ada jihad sebagainya. Tetapi jihad yang sebenar ialah bil qital, yakni dengan berperang. Itu jihad yang sebenar. Yang lain tu jihad dari sudut bahasanya saja. Tolong rujuk kepada fiqhul jihad yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi, dan Yusuf Al-Qaradawi telah serahkan secara fasih to fasih, face to face. Tengok blur ya sebab Ustaz sebut apa benda bahasa ni. Fasih to fasih, face to face dengan Perdana Menteri kita. Masa dia dianugerahkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah, Dr. Yusuf Qaradawi jumpa dengan PM kita, Datuk Seri Najib, dan dia serahkan buku yang baru siap, nama dia Fiqh Al-Jihad.
dan dia telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tuan-tuan boleh cari. Jadilah kita ni orang suka baca, tuan-tuan sekalian. Ya, kita jadi suka baca. Rakyat Malaysia ni suka baca, setahun dibaca satu muka je. Kajian yang dia buat, kita bayangkan. Jadi bila satu muka, orang Malaysia banyak. Jadi tuan-tuan sekalian, Facebook. Muka buku. Kata dia Najwa. Najwa ke? Hak nyanyi lagu cinta muka buku. Ya? Jadi tuan-tuan sekalian, jadi dia mengelirukan tentang kalimah-kalimah dalam Islam. Dia kelirukan sampai kita tak tahu dah apa benda sebenarnya kan. Jihad ni tuan-tuan sekalian, macam juga haram. Dia tak haram. Hari ni kita tak takut perkara haram dah. Sebab apa? Ada tinggal haram, tuan-tuan sekalian, ada lumba haram. Sebenarnya apa benda yang haram sebenarnya? Ada judi haram. Maknanya ada judi halal. Jadi dia gunakan kalimah-kalimah ni bagi orang keliru. Nah, ini kita tak terasa apa-apa kan? Itu nama jarum tu. Kalau sepak, terasa. Terajang, rasa. Nampak tuan-tuan sekalian? Maka itu kita tengok. Begitu juga dalam unsur-unsur lain. Sebagai contoh kan, dia gunakan istilah busana muslimah. Busana muslimah menuju ke syurga, menuju ke jannah. Ada iklan besar, saya tak ingat kat mana saya tengok. Saya pun pergilah ke busana tu, nak tengok kok betul. Dia nama aja. Busana muslimah membawa ke jannah. Macam mana nak masuk jannah tuan-tuan sekalian? Nama jubah tapi melekat kainnya kat badan. Nampak ketul-ketul. Minta maaf sebut kat ayah. Ni, lemak kat perut ni. Bertindan macam tangga bomba. Bomba tingkat Ustaz. Bomba tingkat. Aduh dah, bomba tingkat tu. Tangga berapa? Ada 6, ada 7 tangga ni. Jadi Berapa pet tu? Jadi tuan-tuan sekalian, sedangkan aurat tu apa dia? Aurat tu tuan-tuan benda hak kena katur. Bentuk. Contoh saya nak sebut tuan-tuan sekalian ni. Apa makna tutup? Tutup aurat ni tak bagi nampak. Tak bagi nampak. Contohnya, ini gelap kan? Kita tutup macam ni. Tak nampaklah apa dalam jari saya ni. Tu nak menutup aurat. Kalau masih nampak, tu bukan tutup. Tuan-tuan sekalian. Jadi tutup ni tak bagi nampak. Kalau hampa pakai nama jubah ke abaya ke apa, tapi batang bentuk semua lekuk-lekuk semua nampak. Ya salam. Tuan-tuan sekalian. Maka hari ni orang tertipu. Ni kan busana muslimah. Akhirnya adanya tuan-tuan sekalian, pertunjukan fashion busana muslimah yang buat di Paris. Tuan-tuan sekalian. Tapi bila saya tengok. Saya tak tipu, saya tengok busana tu. Tuan-tuan sekalian. Tunjuk tu tengok. 90% langsung tak menepati. Ustaz tahu mana tak tepat. Tuan-tuan sekalian. Nak ceritanya bab aurat ni benda pentingnya. Ibu-ibu tolong buka surah An-Nur ya. Surah An-Nur ni Allah Ta'ala turunkan khusus untuk orang perempuan. 2 surah khusus untuk perempuan. Satu Nisa, satu lagi An-Nur. Bahkan An-Nur ni pula Nabi kata, ajarkanlah wanita kamu dengan surah An-Nur. Makna bila sebut perempuan, ajarkan perempuan kamu, kata Nabi. Bila sebut perempuan kamu, sama ada anak perempuan ataupun isteri-isteri, ya. Tuan-tuan sekalian. Maka kena bagi tahu dalam surah An-Nur clear Allah Taala cerita. Detail macam mana, kainnya bagaimana, bentuknya macam mana. Islam tak ada fashion, tuan-tuan. Islam tak ada fashion. Fashion apa pun lantak pi hampa lah. Apa nak buat apa pun tak kisah. Bawai ke, tudung bawai ke, tudung patin ke, tudung talapia ke. Ikut apa lah. Ikut apa? Janji dia punya apa tu, ciri-ciri dia tu kena dengan Quran. Sebab tu hampa mengajilah surah An-Nur ya. Surah An-Nur ni tuan-tuan, dia tak banyak ayat pun ibu-ibu sekalian ya. 64 ayat je. Tapi diturunkan oleh Allah selama 8 tahun. 64 ayat saja. Tapi ada diturunkan selama 8 tahun. Dia cerita betul tentang kain macam mana. Dia cerita bentuk macam mana. Tak kisah. Ada yang dinamakan tabarus tu macam mana. Ramai orang ingat tabarus ni kat muka saja. Dia conteng-conteng muka kan. Tak. Tabarus ni segala bentuk perhiasan yang ada pada orang perempuan.
Sebab tu termasuk tabarus kasut-kasut yang bunyi kelekak, kata deh. Juga disuruhkan kurangkan bunyi tu. Bubuhlah getah ke, bubuh ke getah apa ke, supaya jangan bunyi kuat sangat. Sebab apa? Termasuk dalam jangan kamu menghentakkan kaki sehingga orang nampak perhiasan kamu. Zahirnya pada gelang kaki, tapi tak kasut-kasut juga dianggap sebagai tabarus juga. Ya kan? Sekarang ramai wanita pakai niqab. Niqab, okey. Baik. Hukum niqab ni hukumnya bergantung kepada keadaan. Niqab ni yang cadur ya. Dia panggil cadur ya. Yang macam iklan dalam tepi highway tu ya. Apa tu? Produk mesra wudu. Daripada Johor sampai ke Perlis, dia saja duduk ada. Nah, saya perasan dah tu. Duk pulang highway tu jadi tempat tidur kita dah kan. Jadi maknanya nak sebut tadi apa tu puan tanya, jadi apa hukumnya? Baik. Hukumnya tuan-tuan sekalian, pertama sekali kita nak sebut bergantung kepada, pertama dia panggil dalam menentukan hukum, dia ada terpanggil bi'ah. Bi'ah ni ialah suasana tempat itu. Ada tempat tuan-tuan sekalian lelaki dia tak boleh tengok muka orang perempuan. Masa tu hukum dia wajib memakai cadar. Contoh di Afghanistan contohnya kan. Cuma kita tempat Afghanistan ni tutup kecuali di Kabul. Kabul tu memang teruk tuan-tuan sekalian. Dan macam tempat kita dah Kabul ni. Mereka nak rosak kat Islam ni, dia masuk dengan wayang dengan apa. Kabul memang teruk berbanding-banding dengan Peshawar dan sebagainya kan. Saya dah pergi ke Kabul tu ya. Saya dah pergi misi apa tu, gempa bumi. Setelah 6 bulan tak ada satu pun NGO pergi yang sana. Semua takut nak pergi kan. Memanglah lepas saya pergi tu dia cok Afghanistan, nak masuk negara lain semua susah dah. Semua masuk bilik gelap lah, tanggai semua lah tuan-tuan. Sebab kata ni cok hang Afghanistan. Kita kata aku welfare lah kata. Kuat ni kata ni. Jangan kuat. Yang sini dia. Dia tak percaya. Habis masuk bilik. Mana saya pergi Saudi pun kena, pergi negara barat lagi berat lah. Sebab cok Afghanistan dia. Nah, padahal kita pergi tu 6 bulan tuan-tuan sekalian, tempat yang dia gelanda dengan gempa bumi, tidak terbela, rumah runtuh tuan-tuan. Sebab tak ada siapa berani nak masuk. Bila saya sampai di airport Kabul tu tuan-tuan sekalian, nak parking pun tak boleh, kena naik udara sebab penuh dengan kapal terbang tentera dia. Mereka punya tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan, nak pergi jomlah tuan-tuan sekalian. Tak apa. Tak terima. Maka ketiga itu hukumnya begitu. Yang kedua berdasarkan kepada perempuan tu tadi. Kalau perempuan tu memang cantik sungguh sehingga boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain. Dia berjalan dekat tengah-tengah simpang 4 tu kan berlanggar habis. Orang tak nampak traffic light tadi ni. Ya, maka hukum dia wajib dia katuk. Wajib dia katuk tuan-tuan sekalian, ya. Jadi hukumnya itu berdasarkan kepada bi'ah. Tapi hukum asalnya adalah harus. Hukum asalnya kita ambil kaedah usul fiqh ya. Usul fiqh ni kata semua perkara asalnya harus sehingga datang kepadanya dalil-dalil yang lain. Contohnya kita ambil apa ya? Contohnya makan tu harus saja. Makan tu harus. Nak makan pun tak apa, tak makan pun tak apa. Tapi doktor kata kalau awak tak makan, kamu akan gini-gini, maka harus tadi bertukar menjadi wajib. Jadi asal hukum adalah harus. Asal semua hukum adalah harus, melainkan datang dalil selepas itu. Ada dalil haram ke, sunat ke, wajib ke, makruh ke. Selagi tak datang ada dalil lain, berpeganglah kepada harus. Ya? Baik. Jadi itu jarum yang seterusnya ialah mengelirukan istilah tuan-tuan sekalian. Dan yang paling akhir tuan-tuan sekalian ialah dengan cara tuan-tuan menimbulkan satu persepsi bahawa ulama bukan nabi. Tadi dia kata dia rosakkan nabi dengan tidak kaitkan dengan mukjizat kan. Ini pula hari ini mereka menganggap bahawa apa pandangan ulama sentiasa boleh dia pun panggil ditolak, dia apa sebagainya. Sedangkan tuan-tuan, ulama bukan maksum. Tak ada siapa pun kata ulama maksum. Ya? Tak ada. Hatta Muhammad Maksum pun tidak mengatakan bahawa ulama itu maksum. Tetapi ulama juga ada salah, tapi takkanlah dengan kesalahan itu sampai kita tak terima semua pandangan dia. Sedangkan itulah payung ummah Nabi kata. Akhir zaman nanti. Jadi kenapa mereka nak rosakkan ulama ni? Pada pandangan orang Islam. Sebab rujukan Islam ni ulama kan. Bila ulama dah orang tak percaya, orang akan rujuk kepada bukan ulama. Maka Nabi kata, apa dia? Nabi kata, dallu wa adallu. Dia memberikan fatwa dalam keadaan dia sesat
dan dia menyesatkan orang lain. Hari ini mula ada usaha itu. Memburukkan ulama, tuan-tuan sekalian. Betul Nabi kata. Nabi kata apa? Allah akan mengangkat ilmu dengan mematikan ulama. Hari ini lepas seorang-seorang ulama sudah tidak ada, tuan-tuan sekalian. Ada? Maka Nabi kata bila dah ulama tak ada, kemudian ulama pula diserang, maka orang akan bertanya kepada yang bukan ahlinya. Masa tu dia bertanya, dan orang yang bercakap tadi malu nak mengaku tak tahu. Aku ni selebriti, ustaz selebriti, ya tak? Takkan jawab tak tahu. Apa barang? Ya, apa barang? Maka nak mengelak hilang barang, maka dia jawab juga. Tuan-tuan sekalian. Dia jawab. Maka jawab dia tadi sifatnya dallu wa adallu. Sesat lagi menyesatkan orang lain. Maka ketiga itulah umat terus menjadi sesat. Macam kita, tuan-tuan sekalian, mak kita juga bukan maksum kan? Tapi takkan boleh maki mak kita. Bapak kita juga bukan maksum, tapi kalau bapak kita buat salah, takkan kita maki bapak kita. Ya, ulama pun ada salah, tapi kau maki ulama. Ini yang kita nak faham, tuan-tuan sekalian. Paling-paling tidak, tuan-tuan, ulama adalah ulama, tuan-tuan sekalian. Itulah keadaan dia. Maka itulah yang saya nak sebut pada pertemuan kita. Yang tempat saya cari 2-3 poin, tuan-tuan, yang mungkin nampak akademik sangat ya. Tapi tak saya akademik sangat lah ya. Kita buat akademik pentesia saja. Jadi itulah yang saya nak sebut ya, sikit sebanyak jarum-jarum orientalis yang bertujuan menimbulkan kekeliruan tentang agama. Wallahualam. Sila saya buka soalan. Sila. Ni pasal orientalis ni baru-baru ni ada banyak sangat sekarang ni benda-benda yang dia kata bumi ni mendatar, flat earth. So, macam Ustaz cakap tadi, yang kadang-kadang yang bawa tu orang Islam sendiri. Ya. Tapi dalam Al-Quran kata bumi ni bulat kan. So Ustaz, apa pandangan Ustaz lah? Baik, bercakap tentang bumi ya. Memang tuan-tuan sekalian, Al-Quran sendiri pun tidak pernah menyatakan bahawa bumi itu bentuknya bulat. Ya. Dia memang berbentuk agak bujur. Ya. Jadi apa-apa pun benda-benda membabit itu adalah dari sudut khilaf saja. Dari sudut pemahaman ayat. Jadi khilaf-khilaf yang macam tu tak ada masalah apa-apa sangat. Yang membabitkan apa tu teori-teori sains yang boleh dibuktikan dengan sains itu tak ada masalah apa-apa kan. Benda macam contohnya ramalan kaji cuaca itu tidak kata sampai kita tolak. Dia pun sebut ramalan. Nak yang kita percaya sangat buat apa kan? Itu atas kita. Bukan? Ini nama pun ramalan. Bila ramalan tu berjaga-jaga je lah, tuan-tuan sekalian kan? Maknanya begitu. Tapi yang kita bimbang ialah tentang asas-asas kepada agama. Menimbulkan keraguan pada Nabi, menimbulkan keraguan pada syariat, hukum syarak kan? Menimbulkan keraguan ni. Itu yang kita bimbang. Adapun tentang kejadian alam dan sebagainya itu, maka itu tidak sangatlah menimbulkan bahaya. Sebab dia boleh dibuktikan dengan sains. Sains boleh buktikan. Contohnya kejadian awan kan? Allah sebut bahawa awan ni bentuk dia macam gunung. Kita tak tahu kan? Ya, dulu bila kita naik kapal terbang baru kita tahu. Rupanya Quran dah sebut 1000 tahun lebih dulu dah bahawa awan itu berbentuk gunung-gunung dan kadang-kadang dia berkumpul, dia berat dan dia turunkan hujan. Sains pun sebut macam tu. Begitu juga dengan cahaya mentol ni, Allah dah sebut dah. Semuanya ibu-ibu boleh tengok dalam surah An-Nur ada sebut tu. Tentang mentol, tentang awan, tentang banjir, tentang air pasang, tentang kegelapan dalam laut. Semua dalam Quran dan cerita. Cuma kita ni agak lambat ya. Agak lambat sebab kita tengok Quran itu ialah kitab bacaan, kitab ala hantu Itu saja lah. Itu saja yang kita nampak. Rupanya Quran itu melebihi daripada lain. Wallahualam. Ustaz, surah An-Nur tadi saya tengok ada yang zina semua tu ke? Ya. Yang itulah. Surah An-Nur ni tuan-tuan sekalian, sebenarnya nanti kalau saya sebut tuan-tuan kata nak promote saya punya buku pula ya. Jadi saya tak ada internet. Cuma memang saya dan isteri saya telah menyiapkan edisi lengkap. Dulu kami buat jilid 1, jilid 2. Sekarang ni kita buat edisi lengkap, iaitulah Ajarkan Wanitamu Surah An-Nur. Surah An-Nur ni tuan-tuan sekalian satu-satunya surah yang direct Allah sebut. Satu-satunya daripada 114 surah Allah mulakan dengan kalimah surah. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Inilah satu surah yang kami turunkan padanya hukum yang wajib kamu buat.
Lepas ayat 1 terus ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani. Penzina perempuan, penzina lelaki, kalau sabit kesalahan hendaklah disebat dengan 100 rotan. Clear. Tentang Allah sebut satu-satunya. Lepas dia kata surah ni aku buat turun, dalamnya ada hukum-hukum ni hang wajib buat, kata Allah. Apa hukum pertama? Suratul anzalna az-zaniyatu waz-zani. Tuan-tuan sekalian, ya. Itu kajian yang kami buat. Tuan-tuan boleh cari di library pun ada buku. Buku tu ada di library negara. Dia setiap tulisan buku dia kena hantar ke, kita kena dapat itu bar tu. Lepas bar tu kita kena hantar buku ke library. Jadi sebelum dapat bar tu semua belum diedar lagi lah. Saya tak ada di kedai-kedai. Jadi di library boleh ada. Tuan sekalian boleh akses kan, ada kan, ya. Dia tulis buku ni agak berat sebab kita kena rujuk pada JAKIM, kita kena rujuk pada majlis fatwa semua. Terutamanya buku yang membabitkan hukum-hukum. Ya, sila Tuan Haji belakang. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan berbagai fatwa-fatwa yang terlihat daripada beberapa ulama yang kadang-kadang terlihat seperti seolah-olah bertimbing, kadang-kadang tidak sengaja. Bagaimana dikaitkan dengan ikhtilaf dan juga pendapat masing-masing mahu pertahankan pendapat masing-masing. Baik. Yang betul yang tidak adakah bagi kami yang di bawah ni yang nampakkan sebagai satu kesatuan pemikiran yang dipandai ulama ni. Sebab bagi kami mereka sepatutnya ada ikhtilaf. Dan kami ini sengsara melihat tokoh-tokoh yang kami lihat sebagai kedudukan ni seolah-olah berlagak. Betul agak, baik. Punca pertama sekali tuan-tuan sekalian, sebab orang bawah tu sendiri tidak diterangkan tentang ada pun ikhtilaf tu. Nah, jadi kita orang bawah, saya ni terletak orang bawah jugalah. Saya pun duduk level tuan-tuan juga. Tidak letak dia level atas. Jadi benda yang sama juga kita hadapi, tetapi dengan adanya sikit kepahaman bahawa pendapat manusia ni bila-bila masa pun akan berlaku khilaf. Sebab apa? Kalau kita tengok punca khilaf ialah Al-Quran tu sendiri. Quran tu sendiri menimbulkan khilaf. Bukan khilaf kata tak betul. Khilaf tu menyenangkan. Contohnya dalam perkara menafsir ayat-ayat menggunakan contohnya lamastumun nisa. Dalam Quran kita boleh baca dua. Lamastumun nisa ataupun lamastumun nisa. Dipanjangkan la atau dipendekkan la. Jadi ada ulama yang dia mengatakan lamastumun nisa. Bila lamastumun nisa maknanya ialah menyentuh. Jadi laki-laki sentuh perempuan batal. Tapi ada pula yang membaca lamastumun nisa. Yang batalnya ialah bersetubuh. Selagi tak setubuh tak batal. Jadi kalimah Quran tu sendiri yang boleh yang menimbulkan. Tapi apakah perbezaan pendapat ini mencelarukan kita di bawah? Dah, tuan-tuan sekalian. Dia tak mencelarukan apabila masing-masing meraihkan pandangan yang berbeza. Kita nak hidup laki bini ni mesti ada beza punya. Kau jangan cakap lah saya suka dengan dia sebab saya apa? Sama lah. Mana sama? Warna dah tak ada sama dah. Seorang suka kucing, seorang tak suka kucing. Tapi kenapa boleh hidup? Sebab kita meraihkan perbezaan itu. Bini kita suka nak buat warna pink, kita warna hitam, belang-belang, hitam pink. Jadi kita nak meraihkan itu. Jadi kita ni khilaf itu ialah Nabi kata khilaf bainal ummati rahmatun. Khilaf di kalangan umatku ada rahmat. Yang jadi tak rahmat jadi kerana kita tidak meraihkan pandangan orang lain. Jadi dalam kita nak meraih maksud macam mana? Orang tu nak buatlah, tak apalah. Contohnya, orang tu nak zikir lepas sembahyang, zikir kuat. Jangan kita kata dia tak betul. Dia nak zikir kuat, zikir kuat. Engkau nak zikir pelan, zikir pelan. Jangan kelahi. Zikir kuat ni bid'ah, Nabi tak buat, dan sebagainya dah. Jadi rosaklah. Kau nak zikir pelan, pelan. Kau tak nak zikir kuat, kuat. Yang kita nak bincang, yang tak zikir langsung. Jadi begitu kaedah dia, ya. Jadi lihat, kita juga di peringkat bawah ni kena memahami juga tentang adapun khilaf ataupun adab-adab dalam meraihkan perbezaan pandangan. Ulama juga tuan-tuan mereka faham benda tu, ya. Cumanya ulama mesti bersifat adil dalam ilmu. Jangan ada yang jadi orang lawak ni. Kenapa? Kadang-kadangnya fatwa tu dah melanggar ketentuan syarak. Syarak dah ada hukum, dipatwakan pula
benda tak betul pula dah. Contohnya kita kata gini, dan menimbulkan kontroversi. Kita suka menimbulkan kontroversi. Patutnya kurangkan kontroversi, tuan-tuan sekalian. Lupakan sensasi, tuan-tuan sekalian, bertindak atas inspirasi. Jadi tuan-tuan sekalian, dekat dulu kita jumpa. Kita jumpa bulan depan ni. Tajuk apa pula? Bulan 11 saya ada satu lagi saya kasi tajuk pesanan Aisyah kepada perempuan. Sama ada lelaki-lelaki nak masuk pun boleh, tak masuk pun tak apa. Sebab saya nak cakap tentang pesanan Aisyah kepada wanita-wanita muslimah. Tak ni bulan 11, bulan 12 Antara itulah tajuk So, bawa buku tu sekali, Ustaz. Buku tadi. Nanti saya cuba tengok bawa lah. Saya tengok ada ke tak ada stok dekat rumah tu. Ya, yang jaga stok isteri saya, dia menjaga stok. Dia jadi apa tu store apa? Berapa tu, Ustaz? Lebih kurang 50. Jadi tak apa, kita jumpa pada pesanan Aisyah untuk perempuan Seronok saya pun bila dapat tajuk ni sepatutnya study. Tidak tak study saya. Seronok pula. Jadi dah study dah. Untuk muka hadapan kita dah study dah, tuan-tuan sekalian. Untung kau orang buat ceramah tak study, kena dengar je Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami dari hati yang khusyuk, tidak khusyuk, amalan yang tidak kau angkat, dan doa yang tidak kau terima, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan perhimpunan kami pada petang ini perhimpunan yang kau rahmati. Perpisahan kami selepas ini perpisahan di bawah keampunan dan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan dosa-dosa kami yang lalu penyebab kau tak dengar permintaan kami, ya Allah. Pada siapa kami nak minta dan berdoa melainkan kepadamu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong ampun dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua bapa kami, ya Allah. Dosa anak-anak kami, ya Allah. Dosa suami-suami kami, ya Allah. Dosa isteri-isteri kami, ya Allah. Dosa seluruh orang beriman di kalangan kami, ya Allah. Sama ada yang masih hidup dan telah menghadapmu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan perangai-perangai kami yang buruk pada waktu lalu diwarisi oleh anak keturunan kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu didik anak-anak kami jadi anak yang baik melainkan dengan bantuan dan pertolongan darimu, ya Allah. Ya Allah, tolong jadikan kami isteri yang baik pada suami-suami kami, ya Allah. Tolong jadikan suami kami suami yang baik pada isteri-isteri kami, ya Allah. Dan jadikan kami mak bapak yang baik pada anak-anak kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan hati kami bersifat sombong dan sebagainya, ya Allah. Lapangkanlah waktu kami untuk kami datang ke majlis ilmu seumpama ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana kau lapangkan bumi ini kepada makhluk-makhluk-Mu, ya Allah. Tolong lapangkan kubur kami walaupun kami tahu amalan kami amat sikit, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana kau terangkan bumi ini dengan cahaya matahari dan bulan, ya Allah. Tolong terangkan kubur kami walaupun kami tahu amalan kami amat sikit, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Anak yang boleh memandikan jenazah kami, ya Allah. Anak yang boleh mengapankan jenazah kami, ya Allah. Anak yang boleh memikul jasad kami ke kubur kami, ya Allah. Anak yang boleh memasukkan jasad kami ke dalam liang kami, ya Allah. Dan yang paling penting, anak yang boleh mendoakan selepas pada kematian kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah rumah tangga kami, ya Allah. Kekalkan keamanan dan keharmonian sampai kami bertemu denganmu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri hidayah petunjuk pada kami dalam kami menjalani kehidupan seharian kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Akraman Akramin, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong sayang dan kasih pada mak bapak kami, ya Allah. Andainya waktu ketiga ini mereka sedang diazab dalam kubur mereka, ya Allah. Tolong angkat azab dan gantikan dengan nikmat yang kau janjikan kepada mereka yang beriman, ya Allah. Ya Allah, jadikan kubur mereka antara taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Jangan kau jadikan kubur mereka lubang-lubang neraka-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.